Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita teruskan perbincangan kita dalam kitab di dalam siri Amradul Ummah, penyakit yang melanda umat ini, siri yang ke-49, diambil dari kitab Mawsu'at al-Akhlaq, Mawsu'atul Akhlaq, di mana kitab ini ada 4 jilid. 2 jilid yang pertama 1-2 Akhlaq Al-Hamidah, akhlak yang baik. Kemudian juzuk 3 yang 4 dia panggil akhlak yang buruk. Kita duduk dalam kategori amrad, penyakit yang melanda umat ini dan juga umat-umat yang lain sebelum daripada kita. Mana penyakit ini bukan penyakit baru, penyakit sudah lama ditinggalkan oleh orang dulu kepada orang yang kemudian. Selagi tak kiamat, maka penyakit ni masih berterusan. Kalau kita kata penyakit COVID ni akan berakhir pada tahun sekian-sekian, penyakit tamak ni tidak berakhir kecuali mari kiamat. Para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang tamak, ana rasa kalimah tamak ini tidak perlu lagi diterjemahkan, sebab orang tahu tamak. Dalam bahasa Melayu dia tambah lagi tamak haloba. Dalam bahasa Arab dia ada 2, at-tama' wal hirs. At-tama' wal hirs. Apa beza di antara 2 tu? Kita tengok dalam perbincangan kita ini, insya-Allah. Tamak iaitulah suatu perkataan haris, nak sangat-sangat kepada satu benda. Itu dia panggil tamak. Kalau kata nak biasa tak tamak lagi, tapi nak kuat sangat, nak tu jadi tamak. Dia punya darjat dia, darjat tamak. Dia kata sebenarnya tamak ni duduk dalam kategori cita-cita, angan-angan, pengharapan. Itu dia panggil lafaz-lafaz yang berdekatan dengan dia. Tapi kalau kata tamak, biasanya tamak ni satu benda yang kita nampak macam boleh. Itu dia panggil tamak. Nak sangat. Itu dia panggil tamak. Kata Ar-Raghib dalam kitab dia Mufradat Al-Quran, dia kata nuzugh an-nafs ila syai' syahwatan lahu. Tamak ni suatu keinginan nafsu yang begitu bersemangat nak kepada benda tu, maka dia jadi tamak. Kata di Al-Manawi, at-tama', sifat tamak itu pergantungan pemikiran seorang manusia dengan satu benda yang kita tidak nampak. Ada sebab-sebab yang kalau kita buat sebab kita nampak, itu tidak panggil tamak. Contohnya kita kata kita nak makan nasi, kita pun masak nasi. Oh, tamak nak makan. Tamak apanya? Memang kita nak makan, tapi bila kita makan banyak, maka itu dia panggil tamak. Itulah di antara perbincangan para ulama. Baik. Satu lagi perkataan yang berdekatan dengan tamak, nama dia al-hirs. Hirs. Hirs. Apa makna hirs? Dia kata asyaddut tamak. Tamak yang bersangatan, nama dia hirs. Orang panggil tamak halaba, melampau ketamakan, itu dia panggil hirsun. Baik. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala gambarkan 2 sifat ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 75, afatatma'una an yu'minu lakum. Afatatma'un, apakah kamu tamak nak suruh orang beriman dengan dakwah yang kita bawa ini? Itu dia, afatatma'un, nak ke tidak? Maka ayat ini khitab kepada orang mukmin. Orang mukmin nak supaya orang yang kita dakwah, keluarga kita, family kita tamak. Kita nak suruh mereka beriman. Itu dia panggil tamak. Dalam suratul Nahli yang kita sedang tadabbur pagi-pagi ni,
In tahris ala hudahum, in tahris, kalau kamu tamak sangat nak beri petunjuk kepada orang-orang yang kau sayang, belum tentu dapat kecuali dengan izin Allah. Maka ayat ini ditujukan kepada Nabi, maka semangat Nabi nak beri hidayah kepada orang umat dia lebih kuat daripada tamak orang mukmin. Maka ayat ini berbeza. Afatatma'un in tahris. Maka di sini para ulama kata berbeza di antara hirs dengan tamak. Tandalah. Saya nak hurai panjang-panjang pun jadi ceramah bahasa pula. Kita ambil sekadar-sekadar dulu kan. Berbeza di antara al-amal wa tamak. Amal, cita-cita, angan-angan dan juga tamak. Apa beza? Kata di para ulama bahasa, dia kata biasanya angan-angan ni suatu benda yang sukar untuk kita capai. Kalau tanya kenapa awak tersengih seorang, apa? Aku berangan-angan mau jadi Perdana Menteri. Contohnya. Ataupun nak jadi raja, lagi tinggi darjat kan. Kita keturunan Tengku tidak, Nik pun tidak. Maka dia kata, tapi dia kata apa ni? Kalau dia contohnya, dia kata dia nak pergi satu tempat yang sangat jauh, yang tak mungkin dia boleh pergi. Dia kata amaltul wusul. Aku duk harap aku sampai ke sana. Dia tak kata aku tamak lah. Sebab para ulama mengatakan tamak ni satu benda yang akrab, lebih dekat untuk kita mencapainya daripada amal, daripada angan-angan tadi. Satu lagi perbandingan dia dikata di antara ar-raja' wa tamak. Raja' tu harapan. Biasanya raja' ni apabila kita bersangka, berat sangkaan kita dapat satu benda, maka itu dia panggil harapan. Saya masih lagi menaruh harapan untuk mendapat sekian-sekian. Sebab kita ada peluang dan ada ruang. Maka dia kata aku meletakkan harapan. Tapi kalau benda tu confirm, orang tak kata raja. Macam kita hari ni, kita berdoa, kita mengharapkan kita semua ni insya Allah, kata insya Allah kita semua ni min ahlil jannah, daripada ahli syurga. Itu harapan kita. Memang kita insya Allah kita dapat. Dengan iman kita, dengan tawakal kita, dengan takwa kita, kita letak keyakinan, mengharapkan Allah Ta'ala akan kabul kita, senaraikan kita dalam syurga. Tapi kita tak boleh kata aku mengharapkan Nabi masuk syurga. Tak. Les, sebab Nabi sudah yakin ahli syurga. Yang tak yakin ni kita, tapi kita mengharapkan. Itu dia panggil perbahasan. Maka para jemaah sekalian, itulah yang dikatakan tamak. Mana tamak ni lebih kepada syahwat, nak pada satu benda, maka itu dia panggil tamak. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala telah sebut kepada kita tentang sifat tamak. Ayat 41 surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 41. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. Jangan jual, jangan beli, jangan jual ayat aku ni dengan harga yang murah. Dan ingat, kamu semua akan kembali kepadaku. Wa iyaya fattaqun, kamu takut pada aku. Kata di ulama tafsir As-Suddi, dia kata la ta'khudhu tama'an qalilan wa taktumu ismallah. Jangan sebab kamu tamak kepada dunia, nak kedudukan, nak pangkat, kamu sembunyikan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Itu makna kita jual Quran itu dengan harga yang murah. Jangan jual ataupun beli dengan harga yang murah. Sekarang ni bahasa netizen sekarang dia panggil menunggang agama. Jangan jual ayat-ayat Allah Ta'ala, jangan ditunggang ayat-ayat Allah Ta'ala untuk kepentingan dunia kita lah. Maka harga itu nama dia tamak. Oleh kerana kamu tamak kepada dunia, kamu sanggup sembunyikan ayat Allah, kamu sanggup sembunyikan kebenaran yang Allah Ta'ala turunkan. Itu kata di ulama tafsir As-Suddi dan lain-lain ulama. Maka para jemaah sekalian, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, hadis ini diriwayat oleh Ka'ab bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
ma zibani ursila fi ghanamin bi afsad lahuma. Allahu akbar. Tidaklah dua ekor ziban. Ziban yang orang panggil serigala. Serigala dengan kambing. Memang orang panggil semangat sangat lah dia kan. Tapi Nabi buat bandingan, bukanlah dua ekor serigala yang dapat mengepung kambing itu lebih merusakkan dia daripada hirsul mar'i alal mal, tamak, loba, kegilaan seorang manusia kepada harta ataupun kedudukan, lidinihi, daripada merusakkan agama dia. Hadis ini para jemaah sekalian diriwayatkan oleh At-Tirmizi wa Ahmad wa Darimi dan lain-lain bisanadin sahih. Maksud dia, kata di Ibnu Rajab rahimahullah, hadza mathalun azim. Ini adalah bandingan perumpamaan yang sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan rusaknya agama seseorang itu dengan sebab dia tamak kepada harta, tamak kepada kedudukan dunia, tamak kepada pangkat, sangat cepat merusakkan agama dia, lebih cepat daripada dua ekor serigala yang lapar yang duduk dalam kawasan kambing. Masya Allah tabarakallah. Serigala jumpa kambing cepat, tapi tamak kepada kedudukan dan harta ini, daripada harta ini lebih cepat merusakkan agama daripada dua ekor serigala dengan kambing. Allahu akbar. Maka para jemaah sekalian, di sinilah kita dapat kesan bahawa bahayanya sifat tamak ini. Manusia sanggup menjual agama, sanggup menunggang agama semata-mata kerana nak jual. Ni macam-macam orang yang duk buat ni. Musim Covid ni sudah timbul hari ni air penawar Covid. Oh, harga dia boleh tahan kan? Keluar. Kalau harga air ni RM9.50 sudah dijampi-jampi oleh Pak Syekh kita, sudah naik mungkin RM15-10. Kalau betul-betul nak bantu, gitiuklah dalam tangki air itu, senang lepas je ke semua rakyat Malaysia ni, biar lepas selamat kan. Ini bahaya. Allahu akbar. Rasanya jelas dah, bandingan yang cukup jelas. Rusak agama dengan sebab tamak kepada dunia dan kedudukan ini lebih bahaya daripada serigala dengan kambing. Allahu akbar. Daripada Abdullah bin Umar, hadis lain ni. Hadis ini rawahu Muslim. Abdullah ni dia dengar ayah dia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu masa Nabi SAW beri satu benda kepada dia, ya'tinil ata'. Nabi beri pada Sayyidina Umar satu pemberian. Fa'aqul, Umar kata, a'tihi afqar ilaihi minni. Ya Rasulullah, beri kepada orang yang lebih berhajat daripada saya, lebih fakir daripada saya Rasulullah. Jadi Sayyidina Umar minta maaf, tak mau ambil. Sekali lagi Nabi beri, Sayyidina Umar jawab yang sama, ya Rasulullah, beri kepada orang yang lebih berhajat lah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhu, Umar, ambil, ini pemberian aku. Maka kita kena ingat, kalau orang beri benda kepada kita, tidak ada kesan-kesan minnah. Apa dia minnah? Minnah ni maknanya tidak ada tanda-tanda dia nak memukat kita ataupun nak mengain kita, nak pancing kita. Mana kalau dia beri itu sebab ada benda, kata orang ada udang di sebalik mi, atau ambil. Dia bagi hari ni, esok dia ambil yang lebih besar lagi kan. Sebab itulah pegawai-pegawai kerajaan tidak dibenarkan mengambil hadiah-hadiah, sebab hadiah itu akan mengundang apa? Minnah. Tuan tak ingat saya bantu tuan saya. Ni sekali ni minta tolong ni, belum pernah tolong lagi ni borang. Sudah menggelabah kawan ni, tak bantu, tak lulus, tak logik, lulus terlibat dengan etika, maka itu dia panggil. Tapi Nabi kata apa? Wa ma ja'aka min hadzal mal, dengar, apabila datang harta ini, wa anta ghairu musyrik, kamu bukan nak, wala sa'il, kamu tak minta, fakhuzu, ambillah. Wa mala,
Kalau orang tak bagi, fala tatbi'hu nafsak, mu jangan duduk mengintai-ngintai nak cari benda yang orang tak bagi. Hadis ini rawahu Muslim. Kata At-Tibi rahimahullahu taala, maksud dianya mu jangan tamak nak kepada benda. Tapi kalau orang bagi tanpa minta, tanpa kita nak, tanpa kita duk mengindir-ngindir, kan? Ada setengah orang dia mengindir, tak nak, tapi aku tak nak dia bagi, tapi duk mengindir, asyik duk sengih kat depan, tak nak. Maka kita kena ambil, kalau kita tak perlu kepada perkara ini, kita sedekah kepada orang lain. Kita hadiahkan kepada orang lain. Itu dia kata, itu tidak nama tamak. Yang tamaknya, kalau orang tak bagi, mu jangan duduk tamak nak hak orang. Ini kita bimbang hari ni, kita orang tak bagi lah kita nak, kan? Orang kita baru bagi, kita tak nak pula. Maka kita kata ini satu perkara yang cukup berbahaya para pelajar sekalian. Ini kita kena ingat lah. Ana ingat bila sebut cerita ni, ana teringat kepada sahabat-sahabat kita yang pergi haji. Sudah menjadi suatu adat budaya masyarakat kita Melayu ni. Kalau orang nak pergi ke Mekah, nak pergi haji, mereka akan pergi salam dengan kita. Dia salam, nak tumpang pergi Mekah, bagi RM50, RM100, RM10. Tengok keadaan lah, keadaan ekonomi, kan. Ada jemaah ni tak nak ambil. No. Duit saya dah cukup saya lah. Orang kata kecil hati kawan. Kita ambil, kita kata insya-Allah duit ni sampai Mekah, insya-Allah. Nah. Kita bawa masuk dalam sampul, simpan siap-siap. Sampai Mekah, nak macam mana kita nak sampaikan duit sahabat kita ni? Nah, kita beli makanan ke, kita buat kenduri dekat pantry, tempat-tempat makan, mat'am, kantin yang tempat kita duduk ramai-ramai jemaah haji, kita beli makan. Beli nasi kambing, beli nasi minyak. Oh ya, masya-Allah. Boleh je. Maknanya sedekah orang tu niat tadi nak tumpang pergi Mekah, sampai ke pahala dia, kita buat kenduri di Mekah. Saya selalu buka offer. Tuan-tuan, siapa ada bagi duit tak nak, bagi sini. Kita beli kambing, kita buat nasi mandi. Oh, masya-Allah, tabarakallah. Ataupun kita sedekah kepada mana-mana orang pakai miskin yang kita jumpa di Mekah, boleh je. Artinya, kalau orang tak bagi, jangan kita duk minta-minta, jangan duk tamak nak orang. Tapi kalau orang beri tanpa minta, tanpa ni, kita kena ambil. Sebab tu Nabi tegur saya, Nabi kata, khuz Umar, khuz. Kalau kamu tak minta, ambil. Tapi kalau kamu minta, lah. Itu supaya tidak jadi tamak. Banyak lagi hadis-hadis, anda rasa itu cukuplah dulu setakat perbincangan. Kita tengok tentang hadis Nabi SAW dalam masalah ini. Kemudian kita pergi pula kata-kata atharus sahabah, kata-kata sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang besar, seorang sahabat yang besar, iaitulah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala Umar bin Al-Khattab, dia kata, hendaklah kamu mengetahui anna tama' faqrun. Umar kata, ketahuilah bahawanya sifat tamak itu adalah satu kefakiran. Sifat tamak itu apa? Fakir. Siapa nak jadi fakir, letaklah dalam jiwa dia sifat tamak. Nak orang itu fakir nama dia. Wa annal ya'sa ghina. Siapa dia tak nak orang, dialah orang kaya. Ini kita kadang-kadang kita buat kerja-kerja yang baik-baik, tapi kita tidak ikhlas, maka ini yang dikatakan sifat yang mengundang seorang itu menjadi bakhil. Ada lagi sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan apa yang kita ni bincang ni. Tanda tuan-tuan hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi kata apa? Man kanatil akhiratu hammahu. Siapa dia jadikan agenda hidup dia untuk akhirat. Kita ibadat untuk akhirat, kita buat kerja untuk akhirat. Apa saja yang kita sertai untuk akhirat. Duduk atas dunia tapi kerja akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah Ta'ala jadikan kekayaan dia dalam hati.
hati dia kaya, tak ada langsung sifat tamak nak orang, tak ada. Wa jama'alahu syamlahu, Allah Ta'ala kumpulkan harta-harta itu untuk dia. Masya Allah. Mana kalau dia berniaga, contohnya perniagaan dia laris, kalau dia bekerja dia jadi, insya Allah. Wa atatuhu dunya wa hiya raghimatun, dunia akan datang merengek dekat dia walaupun dia tak cari, tidak nak. Dia usaha tapi makna dia tidak tamak. Itu siapa? Itu sifat orang yang qanaah, orang yang jadikan akhirat itu agenda hidup dia. Tapi ingat satu kumpulan lain pula, wa man kanatid dunya hammahu, siapa yang jadikan dunia itulah agenda besar dia, tamak dia, ja'alallahu faqrahu baina ainai, Allah jadikan sifat fakir dia duduk di antara dua mata dia. Sifat dia tamak, tengok orang nak selalu. Comel hak dia tu. Tengok apa saja pun, tengok selipar orang pun dia tamak. Ini manusia yang berbahaya. Wa ja'alallahu faqrahu baina ainai wa farraqa alaihi syamlahu, Allah Taala pisahkan usaha-usaha dia tu tak senang, banyak kilang, banyak dia punya syarikat tapi tidaklah tenang sangat hidup. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddiralah, dunia tak datang kecuali setakat mana yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, tanda hadis-hadis ini cukup memberi motivasi besar kepada kita supaya kita tidak ada sifat tamak. Siapa dia sifat tamak, Allah jadikan kepakiran itu dua mata dia. Mata dia tu mata tamak, tengok nak hal, tengok orang asyik nak ya. Allahu Akbar. Banyak lagi lah kata-kata. Satu hari Ka'ab dan Abdullah bin Salam berkumpul. Dia kata, ya Ka'ab, kata di Ka'ab, ya bin Salam, man arbabul ilm, siapakah orang yang berilmu? Ini sedap kata-kata dia ni. Qala allazina ya'maluna bi, orang ada ilmu itu orang yang tahu dia beramal, itu orang berilmu. Kalau orang ada ilmu tak beramal, itu orang ada maklumat. Na'udzubillah. Qala, ini kita takut. Fama azhabal ilm an qulubil ulama ba'da an alimu. Apakah sebab virus, wabak, penyakit yang menghilangkan ilmu daripada hati para ulama sedangkan mereka sudah tahu? Halalnya tahu, haramnya tahu, sunnahnya tahu, bid'ahnya sudah tahu. Qala at-tama' wa syarahun nafs wa talabul hawaij ila nas. Yang pertama, orang yang bersifat tamak. Bila dia tamak ke dunia, dia sanggup keluar fatwa-fatwa yang menyenangkan hati para penguasa. Syarahun nafsi, dia punya nafsu sangat rakus. Untuk nak memenuhi cita rasa nafsu dia sanggup langgar. Skim ni halal ke haram? Syubhat. Ada khilaf ulama. Kita kalau benda khilaf, kita tak ambil, itu warak nama dia. Ini asal ke khilaf pun tak apalah. Dan dia sangat suka menuntut hawaij, menuntut keperluan dia kepada manusia. Ini yang menghilangkan ilmu daripada hati para ulama. Tanda tuan-tuan, asar ini diriwayat oleh Ibnu Abid Dunya dalam kitabnya Al-Qana'ah wa Ta'affuf. Allahu Akbar. Cukup menakutkan kita. Maknanya ilmu para ulama itu hilang, CJ tak hilang, jawatan tak hilang, pangkat tak hilang, title orang panggil tuan syekh, tuan kiai, tuan guru, pak ustaz, selebriti tak hilang. Tapi yang hilangnya atharul ilmi, ilmu itu hilang daripada dia apabila dia langgar batasan-batasan ilmu yang dia belajar. Na'udzubillah. Baik, kita ambil seorang lagi ulama tabi'in, Al-Hasanul Basri rahimahullah. Dia kata Salahuddin Al-Wara'. Baik agama seorang itu dengan sifat wara'. Wa fasaduhu at-tama'. Ia merusakkan ilmu itu dengan sebab tamak.
Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, itu kata-kata para alim ulama kita dalam masalah ini, dalam masalah masalah tamak. Ada lagi lah, banyak lagi kata-kata hikmah. Cuma kita nak ambil perbincangan para ulama di sini. Kita pergi kepada kategori tamak. Berapa kategori tamak ni ada? Jawab dia, at-tama'u naw'an. Tamak itu ada dua kategori. Tamak ni ada dua kategori. Satu dia panggil at-tama' al-mahmud. Tamak haloba, semangat, nak sangat, yang dibenarkan dan dipuji. Apa dia? Yang pertama, at-tama'u ila fi talabil maghfirah. Allahu Akbar. Tamak kita nak dapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Ada ruang sikit, astaghfirullah, atub ilaika ya Allah. Itu dia panggil tamak, nak mendapat keampunan Allah. Ini dipuji. Silakan tamak. Teruskan sifat tamak awak. Yang kedua, at-tama'u fi dukhulil jannah. Tamak nak masuk syurga. Pagi, petang, siang, malam dia baca risalah. Siapa dia nak syurga, siapa dia nak suburkan landscape dia dalam syurga, bacalah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Itulah lidah dia. Siapa dia nak dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak selawat. Mana kita kata orang ni, kenapa pak cik ni diam-diam zikir, diam-diam solat, diam-diam baca Quran, aku tamak nak syurga. Silakan. Yang kedua, at-tama' fi karamillah. Kita tamak mencari terhadap kemurahan Allah Azza wa Jalla. Maka ini tamak yang dipuji. Tamak yang dipuji. Sebab apa? Sebab kita tahu bila kita buat benda ni, insya-Allah Allah Ta'ala yang Maha Pemurah, yang Maha Kaya, yang Maha Bijaksana, yang Maha Pengampun akan beri kepada kita rahmatnya, belah kasihannya, keampunannya, insya-Allah. Maka para jemaah sekalian, itu yang dikatakan tamak yang dipuji. Adapun tamak yang dikeji, banyak. Biasanya kalau kita sebut tamak ni, dia duduk sini lah, duduk di kategori yang kedua ni, kategori yang dikeji. Iaitu kita sebut senarai pendek. Yang pertama, at-tama'u fi talabid dunya wa jam'il mal. Tamak menuntut dunia dan mengumpul harta. Ini tamak yang dikeji. Yang kedua, at-tama'u fi sultatin aw mansibin. Tamak nak mendapat jawatan atau pangkat. Kita kadang-kadang bila tengok orang yang terlalu sangat beria-ria sangat, tamak sangat nak jawatan, kita rasa muak. Kita kata tengok pun tak mau nak dengar dah. Dia bercakap kita tak paling lain dia. Sebab tak kira masa. Pagi, petang, siang, malam nak jawatan dia. Musim bencana ke, COVID ke, apa benda ke, nak semacam. Kita kata ini tamak yang tidak baik. Yang ketiga ni kena kepada kita, at-tama'u fil ma'kali wal mashrabi wal malazat. Tamak nak makan, nak minum, nak benda-benda yang kelazatan. Ini pun bahaya. Kita ni manusia, perut kita ni patutnya bagi tiga kan. Satu untuk makan, satu bahagian untuk air, satu lagi untuk nafas. Tapi kalau kita tamak, kita sumbak belakang dalam tu. Sumbak kata orang. Ini penat. Maka punca-punca ketamakan tadilah yang menyebabkan, yang merusakkan manusia di dunia ini dan merugikan mereka di akhirat. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, kita tengok asar, kesan kepada tamak tu apa kesan dia? Banyak kesan. Yang pertama, al-insyighalud daim. Orang yang tamak ni bekerja sentiasa untuk nak mendapat apa dia nak. Kenapa sibuk sangat tuan? Target. Target. Tapi saya dengar orang cakap syarikat ni ada unsur-unsur tak baik, ada riba, ada rasuah, ada terlibat dengan
kristianisasi di luar negara contohnya, awak jangan cakap, awak mana tahu saya punya pangkat level sudah tinggi. Oh, sudah. Ya, ini masalah. Dan sifat tamak juga akan menghilangkan sifat al-bazl wa tadhiyah, sifat pemurah dan juga pengorbanan. Tak ada. Dia beri juga. Kalau orang minta derma dia bagi, tapi bersyarat. Syarat yang pertama, mesti surat khabar datang. Wartawan kena ada. Facebook kena masuk. Berita tak mau berita-berita wilayah, berita perdana. Oh, barulah. Oh. Tamak bagi derma tapi syarat. Pelik-pelik kan. Yang ketiga, dalil ala su'azzan billah. Orang ni berburuk sangka terhadap Allah Ta'ala. Dia ingat Tuhan tak mampu nak balas dia. Dia ingat dengan tamak itulah dia senang. Kita kata la. Allahu Akbar. Yang keempat, dalil kepada dha'fus thiqah. Lemahnya kepercayaan dia, thiqah dia kepada Allah Azza wa Jalla, sebab dia duk ingat harta dia. Itu je. Dan perbuatan tamak ini adalah merupakan lorong lebuh raya ke neraka, na'uzubillah. Banyak lagi lah sifat-sifat tamak yang sangat berbahaya. Dalam kitab saya baca ni ada 18 perkara. Cukup saya ambil 2-3 contoh. Kemudian kita pergi kepada al-asbab, sebab-sebab yang membawa kepada seorang itu jadi tamak. Apakah sebab dia? Menarik juga ni. Sebab kita ni kalau tahu sebab, kita cuba nak hilangkan sebab. Sebab yang pertama, orang ni jahil atau lupa terhadap kesan-kesan buruk kepada sifat tamak. Sebab tu kita kena belajar. Nama tajuk perbincangan kita ni Amradul Ummah, penyakit yang melanda umat. Kita kena tahu penyakit. Yang kedua, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Orang tamak ni cinta ke dunia, tak mau mati. Yang ketiga, orang tamak ni tanda dha'ful iman, lemah iman. Yang keempat, dia tak sibuk untuk membersihkan jiwa dia, menyucikan diri, tak ada. Yang kelima, dia sentiasa mengekori di sebalik cita rasa, kehendak-kehendak nafsu, kehendak kedudukan. Ini je orang. Kejap dia baik orang ni, esok dia kelahi. Itulah suasana yang tidak ada pendirian. Yang keenam, dia suka berkawan dengan geng-geng kaki tamak. Dia suka kawan dengan pokok dia. Yang ketujuh, orang macam ni dia panggil dha'fut tarbiyah, lemahnya tarbiyah. Baiklah para jemaah sekalian, susah kita. Cerita tamak kita ni panjang lagi. Dalam cerita orang Arab, saya cerita sikit. Dalam sejarah Arab ni, sastra Arab, kalau tuan-tuan baca, dia kata ada 3 orang yang masyhur di kalangan orang Arab. Tanda sikit. Kita kena belajar juga cerita-cerita Arab ni. Dia kata 3 orang Arab ni fi asrin wahid, dalam satu masa. Maknanya satu generasi. Satu generasi tapi 3 orang berbeza. Orang yang sangat pemurah, ayatun fis sakhab, ikon lah kalau kita nak kata, ikon kepada pemurah. Pemurah sangat orangnya. Siapa dia? Hatim At-Tai. Hatim At-Tai. Kan pasal itulah apa syair yang disebut seumpama Hatim fil karam, kan mana dia punya syair-syair itu banyak. Yang kedua, ayatun fil bukhli, kemuncak contoh kepada seorang bakhil, nama dia Abu Habahib. Habahib. Jangan pun nama Abu Habahib ni. Ni hok bahasa jenis bakhil hari. Yang ketiga, ayatun fit tamak, manusia yang paling tamak, nama dia Ash'ab. Alif Shin Ain Ba, Ash'ab. Ash'ab ni tamak sangat orangnya.
Sehingga keluar kata-kata hikmah Asy'ab. Dia kata dua perkara yang tak berkumpul di antara makan dengan bercakap. Oh, kalau dia tengah bercakap, dia tengah makan, orang bercakap, dia marah. Jangan cakap aku bercakap kan, rugi suap. Tiga patah jawab soalanmu, orang lain dah 3 suap dah masuk mulut. Dia punya tamak, Masya Allah, tabarakallah. Kata di ahli sejarah, dia kata tamaknya Asy'ab ni, satu hari dia tengok orang berjalan ni, arus, maknanya pengantin bawa belagak orang Kelantan kata tak. Dia pun masuk buka pintu rumah dia. Dia kata nak suruh orang masuk rumah dia. Orang kata tanya apa dia? Dia kata mudah-mudahan orang belagak tu masuk dalam rumah dia. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Bila dia tengok orang ni duduk garu gatal, orang ni pakai baju cantik, dia ingat kawan tu nak buka baju, nak pergi ke dia. Punyalah dia punya tamak Asy'ab ni. Banyak lagi cerita-cerita pelik ni, anda pun masa kita sudah tidak ada. Kalau duduk layan kat Asy'ab penat kita ni kan. Allahu Akbar. Satu hari orang tanya dia. Dia kata, siapa ke orang yang kuat dia punya tamak ni? Siapa dia? Dia kata Asy'ab. Asy'ab ni dia tipu budak-budak. Kenapa kamu semua main kat sini? Dia kata, kenapa Tok Ayah? Kenapa? Rumah orang kaya tengah duk bagi sedekah tu. Kalau kamu pergi beratur kat sana, best. Budak-budak ni semua berlari pergi. Asy'ab pun duduk mikir, garu kepala kat situ. Garu kepala. Dia tahu dia tipu budak tu. Tapi dia mikir, dia katakan ada sungguh orang bagi. Dia pula berlari ikut budak tu pergi. Kita kata bodoh punya orang, Masya Allah. Tabarakallah, punyalah tamak sampai mereka begitu sekali dia. Macam-macam. Saya pun tak mau dah cerita Asy'ab. Tuan-tuan cari, tengok dalam video cerita-cerita Arab, nama dia Asy'ab wat Tama'. La haula wala quwata illa billah. Baiklah para jemaah sekalian, di antara wasail ataupun sebab-sebab yang boleh menghilangkan ketamakan kita ni, insya-Allah, yang pertama sekali, al-ihtimam bi tahzibin nafsi. Kita kena sentiasa ambil kitab, baca, tengok dalam kitab kita Penawar Bagi Hati. Dia panggil ihtimam bi tahzibin nafsi. Kita kena sentiasa membersihkan jiwa kita. Di antara yang saya syorkan para jemaah sekalian, cari kitab kita ni, nama dia Penawar Bagi Hati. Mudah-mudahan ada ubatnya untuk kita hilangkan sifat tamak ni. Yang kedua, at-ta'ammul fil awaqib. Sentiasalah kita perhati orang tamak ni ke mana nak pergi dia. Ke mana nak pergi. Yang ketiga, kita perhatikan nikmat Allah Ta'ala anugerah ni untuk kita simpan ke, untuk kita guna. Kita kiralah. Kemudian kita kena belajar tentang takdir qada, takdir Allah Azza wa Jalla. Dan kita kena ingat kematian tu akan datang. Banyak mana kita tamak pun, kalau harta tu kita tak sedekah, jadi hak orang. Dan jangan lupa, untuk menghilangkan sifat bakhil, tamak ni, kita kena bayar zakat, banyak sedekah. Lagi sayang, lagi kita nak orang, kita banyakkan sedekah. Mudah-mudahan kita terlawan dengan perkara yang tak baik. Kata di Sa'ad bin Abi Waqqas kepada anak dia, ni dengar ni, wasiat sahabat. Dia kata, ya bunayya, wahai anakku, kalau engkau mencari kekayaan, maka carilah dengan sifat qanaah, rasa berpada. Kalau tak ada sifat ni, banyak mana harta, kamu tidak akan rasa cukup. Kerana itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah satu hari dia minta supaya Ubay bin Ka'ab baca lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ubay baca. Nabi kata, walau anna ibna adam sa'ala wadiyan min mal fa'ati. Kalaulah anak Adam ni minta satu wadi tu dengan harta, Allah Ta'ala beri pada dia, dia tak akan minta, dia tak akan cukup, dia nak minta lagi yang kedua. Nak minta, maknanya satu bukit emas, dia akan minta yang kedua, yang ketiga.
tidak akan penuh dalam perut anak Adam ni kecuali kita sumbat dengan tanah. Masya Allah, maknanya mati ini barulah selesai dia punya kedudukan. Baiklah para jemaah sekalian, di antara yang baik untuk kita selesaikan juga perkara ini, iaitulah kita banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa doa kita? Tengok di antara doanya, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita doa, Allahumma qini syarra nafsi. Kata belakang, Allahumma qini syarra nafsi. Ya Allah, jagakanlah saya dari keburukan nafsu saya. Keburukan nafsu kita itu nak tamak, halaba, orang panggil tak kenyang-kenyang, maka kita minta Allah Ta'ala jaga kita. Wa'zimni ala arsyadi amri, dan teguhkanlah saya pada urusan yang baik. Kata di para ulama, hadis ini diambil daripada Al-Quran Karim, wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa dia kekang jaga sifat bakhil dalam diri dia tu, maka dialah orang yang berbahagia, insya-Allah. Ada satu lagi hadis bacaan yang Nabi kita ajar kepada para sahabat, ista'izu billahi min tama'in yahdi ila taba'. Ista'izu billahi min tama'in yahdi ila taba'. Kita kata, Allahumma inni a'udzubika min taba'in yahdi ila tama'. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada taba', satu perangai yang membawa kepada ketamakan. Jadi banyaklah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada sifat-sifat tamak ini. Allahu Akbar. Ataupun ista'izu billahi min tama'in yahdi ila taba'. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada tamak yang menjadi tabiat kita. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita minta dengan Allah Ta'ala selamat di dunia dan selamat di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, setakat itu dulu. Kita sambung lagi dalam lain-lain waktu dalam siri yang berikutnya, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.